Ini kita kata hikmah yang Allah Ta'ala susun yang kita pun tak tahu. Ada orang Allah Ta'ala bagi kepada dia kemasyhuran. Antara dia Imam Malik. Ketika dia hidup, dia masyhur. Dan antara salah satu keistimewaan Imam Malik juga, dia menekankan satu kaedah. Bila ditanya soalan, jawab la adri. Imam Malik kata la adri nisful ilm. Ataupun daripada Abu Darda. Abu Darda kata la adri nisful ilm. Menjawab aku tak tahu itu adalah separuh daripada ilmu. Orang mai dalam majlis Imam Malik, orang tanya dekat dia satu hari 48 soalan. 48 soalan orang tanya. Satu. Malik jawab 23 je. Baki, berapa belas lagi baki? Malik kata aku tak tahu. Aku tak tahu. Dah, dia berhenti takat tu je. Ini keistimewaan dia lah. Dia tak tahu, dia kata dia tak tahu. Dia tak mencari, dia tak pusing-pusing nak jawab. Tak tahu. Sebab Imam Malik, antara keistimewaan dia juga, dia tak suka jawab benda yang tak wujud. Imam Syafi'i dan juga Abu Hanifah, mereka banyak berijtihad untuk menjelaskan kalau situasi ni macam mana, situasi ni macam mana. Tapi Malik tak suka. Benda yang tak wujud, dia tak jawab. Dan kuliah Malik ni ramai. Anda bayangkan, para ulama' menyebutkan, Imam Malik bila mengajar, dia tak buat lawak langsung, orang tak gelak, semua haibah, orang dengar dan ambil perkataan dia sahaja. Tapi kuliah dia ramai. Disebutkan pada ketika itu kuliah Malik seperti Kharijah. Kharijah ni orang yang hebat di Madinah, guru kepada Malik. Kuliah Malik seperti Kharijah ataupun lebih ramai daripada itu. Nak menunjukkan kan, tuan-tuan, ni kita tekan sikit kat sini. Kuliah Imam Malik rahimahullah, ramai orang. Betul-betul ramai. Walaupun Imam Malik tak pernah buat lawak, dia macam tu je. Orang nak tanya soalan dekat dia pun orang takut. Tapi ramai. Berbeza dengan Imam Ahmad. Kita baca dulu. Di hujung-hujung hayat Imam Ahmad, tak mengajak pun. Pergi masjid, dia semayang dan dia balik. Tak jumpa orang dan tak mengajak. Simple life. Tapi Malik berbeza. Malik masuk masjid, orang kejar dia, orang ikut dia nak belajar ilmu daripada dia. Dia cakap dia orang dengar. Kuliah hadis Malik, orang tak boleh sembang. Malik kata, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Habib seorang dia baca, Malik syarah. Habib baca, Malik syarah. Tapi ramai orang. Ini kita kata hikmah yang Allah Ta'ala susun yang kita pun tak tahu. Ada orang Allah Ta'ala bagi kepada dia kemasyhuran. Antara dia Imam Malik. Ketika dia hidup, dia masyhur. Setelah dia mati juga dia masyhur. Dan dia ada tinggalan ilmu yang sangat hebat. Ada orang Allah jadikan ketika hidup dia biasalah. Imam Ahmad. Kan kita cerita masa Imam Ahmad. Sebelum Imam Ahmad, ada orang nama Yazid bin Harun. Yazid bin Harun adalah public figure. Ketika dia hidup, khalifah tak berani nak sebar mazhab Mu'tazilah. Sebab kalau Yazid kata lawan, orang lawan khalifah. Yazid bin Harun dah mati, ketika itu baru khalifah start. Ahmad dipenjarakan. Hujung hayat Imam Ahmad tak boleh mengajak. Pergi rumah, balik masjid. Rumah, masjid. Itu sahaja. Allah Ta'ala takdirkan ketika hayat Imam Ahmad, itulah kehidupan dia. Simple. Tetapi setelah kematian dia menjadi orang yang besar. Sebagaimana Malik juga. Dan di zaman itu, ada ramai qusas. Ramai qusas yang mana mereka berceramah. Cerita aja. Hadis palsu banyak tersebar. Yahya bin Ma'in satu ketika, Yahya bin Ma'in pergi ke satu majlis. Dia tengok ramai orang. Lagi ramai daripada murid dia. Orang tu duk bagi hadis palsu. Sebut nama dia. Daripada Yahya bin Ma'in, sekian. Yahya kata, aku bila masa aku bagi hadis kat hang? Macam mana nama aku boleh masuk kat sini? Yahya tanya dia, tadi hadis tu ambil daripada siapa? Dia kata, daripada Yahya. Ni akulah Yahya. Zaman tu tak ada Facebook, tak boleh tengok muka lagi. Ni aku Yahya. Dia kata, apa? Hanya hang seorang je nama Yahya. Orang lain tak ada nama Yahya. Pemalsu hadis tu ramai orang ikut dia. Yahya orang tak ikut, orang tak kenal. Ini hikmah Allah Ta'ala. Saya teringat dah, tuan-tuan. Ini saya cerita pasal PAS banyak. Tuan-tuan kalau teringat kan, kuliah Tuan Guru ni Aziz kan, ramai orang. Saya pergi 2-3 kali lah kat Kelantan kan. Ramai orang boleh buat majlis, boleh buka kedai, orang boleh duduk makan, nak dengar kuliah. Dan orang yang jauh tu tak nampak dia pun, dengar je daripada corong speaker. Dan dia tak buat lawak pun. Mana dia buat lawak kan? Cakap tone yang biasa. Dan
ilmu yang dia bagi tu keluar daripada jiwa. Kadang-kadang kita tak berani nak cakap, ada perkataan yang kalau cakap ni kontroversi kot. Terutamanya bab-bab akidah, bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak berani nak, kita kena kontrol perkataan kita, takut orang salah faham. Tapi dia cakap ni dalam jiwa ni keluar terus. Akidah yang bersih yang keluar daripada jiwa keluar cakap terus. Dan ramai, beribu setiap kuliah orang dengar. Dan dia cakap biasa. Allah bagi kemuliaan yang mana bila mengajak orang ramai-ramai. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian orang Allah tak bagi nikmat tu. Macam Imam Ahmad dulu, zaman kita pun ramai juga orang-orang yang hebat keilmuan mereka. Mereka dikenali di kalangan ahli-ahli ilmu. Tapi bila mereka mengajak, ada sikit je lah orang yang main dengar. Tapi kalau tanya ahli ilmu, nama mereka disebut. Jadi ini antara benda yang kita kena ambil iktibar. Kemasyhuran bukan tanda orang tu power. Bukan tanda orang tu power. Tapi takkan semua yang masyhur tak power? Taklah, adalah yang masyhur yang memang hebat. Dan juga tidak dikenali bukan tanda orang itu lemah. Sama juga, adalah juga yang tak dikenali yang memang lemah terus. Ini semua aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah letaklah dekat mana Allah nak letak seseorang, sebagaimana yang kita lihat apa yang berlaku kepada Malik rahimahullah.